Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada Kumpulan 5 ingin membentangkan tajuk berkaitan tentang pengaruh globalisasi terhadap peradaban. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 5 orang puteri iaitu saya, Maisarah, Akila, Nurin, Hayani dan Yan. Tanpa membuang masa, saya akan mulakan dahulu pembentangan ini. Pada era modernisasi kini, banyak perubahan yang telah berlaku yang kita boleh lihat dalam konsep peradaban. Hal ini dikatakan kerana arus globalisasi serta pasca kemodenan telah mempengaruhi peradaban sejak era dominasi Islam serta era penjajahan Barat lagi. Globalisasi juga dapat mencorakkan kegiatan sosial dan ekonomi sesebuah negara. Sehubungan ini, pembintangan kami akan membincangkan bagaimana proses globalisasi mampu mempengaruhi peradaban sesebuah negara. Malah cabaran dan kesan globalisasi turut kami akan bincangkan. Seterusnya, pembintangan ini akan diteruskan oleh rakan saya, Akila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akila Binti Basir. Saya akan terangkan tentang maksud, konsep dan teori globalisasi. Maksud dan konsep globalisasi. Globalisasi berasal dari perkataan bahasa Inggeris iaitu globalization, di mana global bermaksud dunia dan ization bermaksud proses. Jadi, globalization boleh didefinisikan sebagai suatu proses yang mendunia di mana manusia saling terbuka dan bergantungan antara satu sama lain, tidak kira batas waktu dan jarak yang memisahkan mereka. Terdapat ramai ahli pakar yang telah menyumbang idea kepada maksud globalisasi. Menurut Dr. Mansur Fakir, yang merupakan penulis buku Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi, menyatakan bahawa globalisasi sangat berkait rapat dengan kemajuan pasaran, pelaburan wujud serta bidang ekonomi secara global di mana kedua-duanya saling berkait rapat antara satu sama lain. Selain itu, Princeton and Lyman mendefinisikan globalisasi sebagai pertumbuhan kebergantungan dan hubungan yang pesat yang memfokuskan dunia perdagangan dan kewangan. Kedua-dua tokoh di atas memfokuskan definisi globalisasi terhadap sektor perdagangan dan ekonomi semata-mata. Namun, Leonard Bronies berpendapat bahawa globalisasi bukan sahaja terhad kepada sektor perdagangan dan ekonomi. Malah, ia turut merangkumi globalisasi institusi demokratik, pembangunan sosial dan hak asasi manusia. Kenyataan Leonard Bronies telah disokong oleh Pusat Kajian Globalisasi dan Regionalisasi University Warwick, England, di mana ianya menyatakan bahawa globalisasi merangkumi pelbagai aspek termasuk politik, ideologi dan juga budaya. Dengan pendapat kesemua tokoh tersebut, Prof. Dr. Osman Bakar yang merupakan Fellow Pendidikanan di Pusat Dialog Peradaban Universiti Malaya mengistilahkan globalisasi sebagai proses pengaliran global yang menghimpunkan pelbagai jenis objek yang melibatkan aktiviti manusia dalam pelbagai bidang. Objek tersebut sama ada fizikal ataupun bukan fizikal seperti dalam bentuk maklumat, idea, nilai, institusi ataupun sistem. Terdapat 3 teori globalisasi yang utama. Yang pertama adalah teori globalisasi daripada para globalis. Mereka percaya bahawa globalisasi memberi kesan jelas terhadap bagaimana seseorang dan lembaga di seluruh dunia melangkah. Para globalis terbahagi kepada dua, iaitu globalis yang berfikiran positif dan globalis yang berfikiran negatif. Globalis berfikiran positif percaya bahawa globalisasi mampu melahirkan masyarakat dunia yang lebih terbuka dan bertoleransi terhadap budaya dari luar. Namun, globalis berfikiran negatif berpendapat bahawa globalisasi merupakan suatu bentuk penjajahan dari negara luar terhadap sesebuah masyarakat. Yang kedua adalah teori globalisasi para tradisionalis. Mereka sama sekali tidak percaya bahawa globalisasi sedang berlaku, malah menganggap ia merupakan mitos semata-mata. Yang terakhir adalah teori globalisasi para transformationalis. Pendapat mereka berada di tengah-tengah antara para globalis dan para tradisionalis. Mereka bersetuju jika globalisasi telah dilebih-lebihkan oleh para globalis, namun ianya tidak masuk akal jika menyangkal keberadaan globalisasi dalam sesebuah masyarakat. Seterusnya ialah kesan positif dan bukti pengaruh globalisasi dalam era dominasi Islam. Seperti yang kita ketahui, agama Islam adalah agama yang universal. Hal ini demikian kerana ajaran yang dibawa oleh Islam merangkumi seluruh aspek kehidupan manusia. Islam mengajar penganutnya untuk menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat. Maka tidak hairanlah jika pada masa lalu ataupun masa yang akan datang, Islam muncul sebagai penggerak dan pembangkit utama globalisasi serta ia merupakan satu sumbangan terbesar Islam dalam peradaban dunia. Terdapat beberapa bidang yang telah utama ketika globalisasi dalam era dominasi Islam. Antaranya ialah bidang ilmu, bidang ekonomi, bidang agama dan juga bidang sains dan teknologi. Pertama, dari bidang ilmu, buktinya ialah penemuan ilmu-ilmu hebat adalah daripada para tokoh ilmuwan Islam seperti ilmu kedoktoran oleh Ibn Sina, ilmu matematik dan astronomi yang dikaji oleh Al-Khawarizmi dan juga ahli falsafah
iaitu Ibn Rushd. Hasil penemuan ini kemudiannya telah dibawa masuk ke dunia barat dan dikembangkan menjadi ilmu pengetahuan moden yang telah digunakan sehingga kini. Kedua ialah institusi ilmu. Universiti-universiti yang didirikan di atas bumi Islam juga telah dihadiri oleh mahasiswa dari Perancis, Sepanyol dan lain-lain. Sebagai contoh, Roger Bacon dan Michael Scott. Contoh yang lain ialah Maimonides, merupakan orang Yahudi Maghribi, juga pernah menyamar memasuki Islam semata-mata mahu menuntut di Universiti Al-Qaryah. Kesannya, beliau mempengaruhi Thomas Aquinas untuk membawa falsafah yang dipelajarinya ke dalam gereja Katolik. Ketiga, bahasa Arab telah diglobalisasikan sebagai bahasa ilmiah antarabangsa yang perlu dipelajari. Melalui kurun ke-10 Masihi, bahasa Arab telah diajar di pusat ilmu di Spanyol, Perancis, England dan Itali. Dua saintis Islam seperti Ibn Sina Al-Biruni yang hidup sezaman pada kurun ke-10 telah berdebat di Asia Tengah tentang beberapa isu saintifik. Kesannya beberapa hari kemudian perbahasan itu telah heboh diperkatakan oleh para ilmuwan di Spanyol. Akhir sekali, falsafah dan sains telah dikuasai oleh ulama dan para ilmuwan Islam telah berpindah ke negara barat Eropah pada abad ke-13 Masihi. Kesannya terwujudlah Renaissance di benua itu. Seterusnya, dari bidang ekonomi pula, aktiviti perdagangan dan pelayaran telah terkenal sehingga ke negara barat. Sepanjang abad ke-14 Masihi dan abad ke-15 Masihi, salah seorang pakar laut Islam yang dikenali sebagai Ibn Majid telah dijulukan tinggi kerana kepakarannya dalam aktiviti pelayaran. Ibn Majid juga telah berjaya mencipta kompas dengan berpandukan 32 arah mata angin. Dalam penjelajahan Vasco da Gama, seorang pelaut Portugis yang terkenal, telah mengakui bahawa pelayar Arab di sepanjang pantai Afrika telah menggunakan terlebih dahulu alatan-alatan yang canggih seperti kompas, alat navigasi dan peta laut. Selain itu, aktiviti perdagangan turut maju. Pedagang Islam telah menjalinkan hubungan perdagangan hingga ke China ketika masa pemerintahan Khalifah Al-Walid. Pedagang Islam tersohor sebagai pedagang yang pertama menguasai dan memantau jalan laut timur barat. Bukan itu saja, mereka berjaya menjalinkan hubungan perdagangan dengan penduduk di Asia Tenggara, India dan China. Hasilnya, mereka dapat mengawal dan menguasai perdagangan rempah dan sutera di timur. Di samping itu juga, penjelajahan yang dilakukan oleh umat Islam juga memperoleh kesan yang baik di mana umat Islam dapat menambah dan mempelajari ilmu tentang tamadun dan budaya lain seperti India, Itali dan Andalusia. Kemudian, dari bidang agama pula, Islam telah tersebar luas di serata dunia hasil dari kegiatan berdakwah. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, baginda telah menghantar Sayyidina Muaz bin Jabal ke Yaman untuk menyampaikan dakwah tentang agama Islam. Seterusnya, pendakwa-pendakwa Islam turut keluar menerokai ke seluruh dunia untuk kegiatan berdakwah ketika zaman pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dari penaklukan negara juga, Islam dapat dipeluaskan lagi. Sebagai contoh, terdapat wujudnya beberapa negara Islam di tengah-tengah benua Eropah dan salah satunya negara Albania yang kini majoriti penduduknya adalah beragama Islam. Tentera Turki Uthmaniyah telah berjaya menakluki banyak kawasan di Albania sehingga tahun 1431. Pada abad ke-17, penduduk asal yang menganut agama Kristian telah bertukar kepada agama Islam kerana penindasan yang dilakukan oleh gereja Katolik. Oleh itu, majoriti penduduknya merupakan agama Islam. Kedatangan Syekh Abdul Aziz juga ke Melaka telah berjaya mengislamkan penduduk-penduduk di situ. Islam juga berkembang di alam Melayu, malahan di Nusantara juga. Agama Hindu yang telah bertapa selama 13 abad menyebabkan agama Islam menghadapi persaingan untuk berdakwah. Namun, disebabkan umat Islam berjaya menunjukkan keindahan dan kebenaran Islam, ia telah menyebabkan Islam mudah diterima oleh penduduk Nusantara. Oleh itu, kesan pengaruh globalisasi ini telah menyebabkan Islam tersebar luas ke pelosok dunia termasuk Nusantara, serta globalisasi ke atas alam Melayu telah terciptanya peradaban baru yang dipanggil peradaban Melayu Islam. Seterusnya, globalisasi dari era Islam dari bidang sains dan teknologi telah memberikan kesan pengaruh yang kuat kepada peradaban dunia. Sebagai bukti, Al-Farghani yang merupakan pakar astronomi Islam telah melakukan ujian eksperimen tentang diameter bumi dan juga jarak diameter planet-planet lain. Karyanya yang hebat telah diterjemah, antaranya ialah The Elements of Astronomy. Kesannya, buku ini merupakan salah satu buku yang sangat berpengaruh dalam perkembangan astronomi di Eropah. Contoh yang lain ialah Ibn Firnas merupakan manusia pertama yang berjaya menerbangkan pesawat di udara. Beliau telah melakukan percubaan pertamanya melalui menara Masjid Mezquita di Spanyol. Kesannya, sebuah lapangan terbang di Baghdad Utara dan juga sebuah jambatan besar di Spanyol telah diberi nama sebagai Ibn Firnas Airport dan Sevilla Abdas Ibn Firnas Bridge. Dari segi seni bina pula, Istana Hamburg di Granada telah dibina oleh jurutera Islam yang dikagumi oleh kerajaan Katolik Spanyol. The Court of the Lions merupakan pancuran air yang digunakan sebagai tempat beruduk bagi umat Islam. Pancuran air ini dikagumi kerana jurutera Islam membinanya tanpa menggunakan
menggunakan mesin, air pancutan yang keluar dari patung singa mengikut masa solat 5 waktu. Kesannya dengan seni bina dan juga ilmu sains dan dikuasai para ilmuwan Islam dapat menjadi pemangkin kepada gelombang globalisasi. Bukti-bukti ini telah menunjukkan globalisasi era Islam telah memberi kesan yang sangat besar terhadap peradaban dunia sehingga munculnya peradaban baru. Seterusnya, saya akan membincangkan tentang globalisasi dalam era penjajahan Barat. 3 zaman dalam tamadun Barat, iaitu zaman purba, zaman pertengahan dan zaman moden. Zaman purba merujuk kepada tamadun Yunani dan tamadun Rom. Zaman pertengahan pula merupakan zaman yang berlaku perubahan yang sangat besar dalam aspek kebudayaan, politik serta ekonomi. Yang terakhir, zaman moden yang merupakan zaman kebangkitan revolusi sains di Barat di sekitar tahun 1600 Masihi. Bagi zaman Renaissance pula, merupakan zaman kebangkitan dan juga dikenali sebagai zaman kelahiran semula. Terdapat 3 kesan positif iaitu dari segi politik, ekonomi dan juga sosial. Dari segi politik, telah muncul sistem monarki baru berasaskan kewujudan kerajaan pusat dan kesatuan kebangsaan. Manakala dari segi ekonomi pula terbukti apabila perdagangan tempatan dan antarabangsa berkembang dengan pesat dan menyebabkan kegiatan sara diri kian pupus. Yang terakhir adalah dari segi sosial iaitu masyarakat telah menunjukkan perubahan dari segi pemikiran dan gaya hidup mereka. Mereka mula meluahkan dan menzahirkan emosi mereka melalui muzik, lukisan dan juga ukiran. Seterusnya adalah kejatuhan Islam sebagai kuasa dunia. Sekitar tahun 1500 Masihi telah berlaku gelombang kedua globalisasi. Pada tahun tersebut merupakan tanda kejatuhan tamadun Islam sebagai kuasa dunia dan tamadun Islam sebagai peradaban terkemuka di dunia. Seterusnya menyebabkan era Barat Kristian telah mengambil alih menjadi kuasa dunia dan bangkit sebagai era tergagah di dunia. Terdapat 2 peristiwa besar membuktikan kejatuhan tamadun Islam iaitu peristiwa kejatuhan tamadun Islam di Andalusia Sepanyol dan peristiwa keruntuhan Kesultanan Melayu Melaka. Peristiwa pertama adalah peristiwa kejatuhan tamadun Islam di Andalusia Sepanyol. Peristiwa ini berlaku disebabkan oleh prestasi politik pentadbiran yang semakin lemah. Kejatuhan Islam tidaklah secara drastik, malah secara berperingkat. Kerajaan Andalusia yang pada mulanya diperintah oleh seorang pemerintah telah berpecah kepada 20 kerajaan kecil. Ini bermakna setiap kerajaan kecil mempunyai seorang pemerintah. Pembentukan kerajaan kecil ini adalah disebabkan oleh semangat berkuat dan sikap fanatik terhadap bangsa. Fenomena ini berlaku apabila pimpinan di Cardao mengalami masalah dalaman iaitu mereka bergaduh sesama sendiri dan saling menindas antara satu sama lain kerana mereka ingin merebut tahta. Kesannya, Cardova telah jatuh sepenuhnya ke atas Raja Ferdinand. Peristiwa kedua adalah peristiwa keruntuhan Kesultanan Melayu Melaka. Melaka merupakan pusat perdagangan dunia. Kemerosotan Melaka disebabkan oleh permasalahan dalam pemerintahan kerajaan tersebut. Selepas kemakatan Sultan Alauddin, kerajaan Melayu Melaka telah diambil alih oleh Sultan Mahmud Shah I. Terdapat banyak kelemahan dalam sistem pentadbiran kerajaan di bawah Sultan Mahmud Shah I, iaitu yang pertama, sikap Sultan yang tidak adil, berdendam dan sering menjatuhkan hukuman bunuh tanpa usul periksa. Antaranya adalah Bendahara Tun Mutahir telah dihukum bunuh disebabkan oleh perasaan dendam Sultan terhadap bendahara apabila bendahara mengahwinkan anak kandanya Tun Fatimah bersama Tun Ali. Seterusnya adalah Sultan telah memerintah supaya Raja Zainal yang merupakan adik kandungnya sendiri dibunuh kerana cemburu dengan rupa paras Raja Zainal. Pada 1510 Masihi telah berlaku peperangan antara Melaka dan Arau. Pada masa yang sama juga, Portugis turut menyerang Melaka. Portugis dapat menewaskan Melaka apabila berlakunya pengkhianatan dan sabotaj terhadap Melaka. Penaklukan Melaka membuktikan bermulanya era penjajahan Barat apabila satu persatu tamadun Islam telah jatuh ke tangan kuasa baru di Eropah. Walaupun tamadun Barat kian berkembang dan membangun menguasai dunia, tetapi tamadun Islam tetap bersaing dan menentang sehingga hari ini. Yang terakhir adalah penyebaran idea-idea pemikiran oleh Barat, iaitu Barat telah meluaskan kuasa penjajahannya dengan menyebarkan idea-idea pemikiran secara globalisasi. Antaranya ialah nihilisme, relativisme, anti-otoritas, pluralisme, multiculturalism, equality and feminisme. Menurut Ahmad Fahmi, terdapat 5 cara liberalisasi pemikiran Islam ini disebarkan. Yang pertama adalah mereka menyebarkan ajaran relativisme, iaitu mengajar tentang tiada kebenaran yang mutlak termasuklah kebenaran beragama. Yang kedua pula, mereka mengkritik kitab suci Al-Quran, iaitu yang bertujuan supaya umat Islam menjadi ragu-ragu seterusnya menolak kesucian Al-Quran. Yang ketiga adalah mereka menyebarkan fahaman pluralism, iaitu agama yang berasal daripada relativisme. Ajaran ini telah memberi kesan yang sangat besar kepada umat Islam. Dan yang keempat, pembentukan semula syariah. Dan yang terakhir adalah menyebarkan fahaman feminisme, iaitu ajaran ini telah menghalalkan hubungan sejenis iaitu lesbian dan homoseksual. Seterusnya akan disambungkan oleh rakan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Nurdiana binti Muhammad Faris. Seterusnya saya akan menyambung kesan positif dan negatif globalisasi. Satu era tertentu, semestinya perubahan mempunyai impak positif dan negatif.
Kesan positif yang pertama ialah peranan pelaburan asing (FDI) dalam mewujudkan pekerjaan dan mengurangkan kadar kemiskinan di sebuah negara. Yang kedua, globalisasi dapat meningkatkan taraf hidup individu. Yang ketiga, dapat memberi peluang yang luas untuk mendapatkan ilmu dan menyebarkan ilmu pengetahuan. Yang keempat, menjadikan komunikasi jauh lebih mudah dan lebih murah. Hal ini kerana terdapat berbagai-bagai teknologi canggih yang telah dicipta oleh manusia untuk memudahkan urusan dalam kehidupan harian. Yang kelima, peluang yang lebih luas untuk manusia daripada berbagai-bagai kumpulan etnik, budaya dan agama berinteraksi. Yang keenam, mewujudkan peluang yang lebih luas untuk menzahirkan rasa simpati dan kepermanusiaan terhadap mangsa-mangsa yang menghadapi berbagai-bagai jenis bencana alam. Yang ketujuh, menunjukkan idea-idea dan amalan pemerintahan yang baik seperti pertanggungjawaban awam, peraturan undang-undang dan hak asasi manusia seiring dengan peredaran waktu. Berbagai-bagai Suruhanjaya yang telah dibina untuk memastikan hak asasi manusia terbela. Yang ke-8, globalisasi dapat menunjukkan hak-hak asasi kaum wanita dalam mewujudkan rawatan-rawatan khas bagi kaum wanita, memberi peluang pendidikan yang luas kepada kaum wanita dan mengiktiraf peranan wanita dalam aktiviti sosial. Kesan negatif globalisasi. Yang pertama, kualiti alam sekitar semakin merosot sebagai akibat mementingkan faktor keuntungan. Yang kedua, pembangunan yang tidak seimbang dan jurang perbezaan ekonomi yang semakin melebar antara kawasan-kawasan di sesebuah negara dan antara sektor-sektor ekonomi. Yang ketiga, pengabaian keperluan asas hidup di kalangan rakyat termiskin di banyak negara, terutamanya negara-negara di bahagian selatan. Pengangguran yang semakin memburuk dan jurang perbezaan pendapatan yang semakin melebar antara golongan atasan dan golongan marhin. Yang kelima, penyebaran budaya pengguna yang bertentangan dengan tuntutan nilai-nilai kerohanian dan moral yang murni dan merendahkan martabat keinsanan manusia. Yang keenam, modal jangka pendek juga turut keluar masuk pasaran seperti kilat sebagai akibat amalan baru yang menjadikan wang sendiri sebagai komoditi keuntungan. Ketujuh, kecenderungan ke arah pembentukan sesuatu budaya global yang homogen menerusi peranan yang dimainkan oleh perbadanan transnasional dan media komunikasi global. Yang ke-8, penyebaran budaya pop Amerika yang menyalahi panca indera dan mematikan roh. Yang ke-9, kecenderungan pusat-pusat pengajian tinggi untuk memberi keutamaan kepada kursus-kursus ilmu pengurusan dan teknik dengan mengabaikan kursus-kursus ilmu kemanusiaan dan kemasyarakatan. 10. Pembanjiran maklumat yang tidak berguna. Yang ke-11, pelancongan yang kian pesat menyebabkan kemasukan penyakit-penyakit baharu daripada sesebuah negara. Yang ke-12, iaitu yang terakhir, pengantarbangsaan jenayah yang telah menyukarkan jenayah dibendung sekaligus meningkatkan kadar jenayah di sesebuah negara. Seterusnya ialah cabaran-cabaran dan langkah-langkah dalam menangani globalisasi. Terdapat 3 cabaran iaitu bahasa, media massa dan juga makanan. Cabaran globalisasi yang pertama ialah bahasa. Kita sedia maklum bahawa Malaysia mengangkat bahasa Melayu sebagai bahasa ibunda dan bahasa kebangsaan. Akan tetapi mereka kini lebih gemar menggunakan bahasa antarabangsa seperti bahasa Inggeris sebagai bahasa komunikasi harian mereka. Walhal demikian, ia amat membimbangkan lagi apabila setengah masyarakat mencampur adukkan penggunaan bahasa Inggeris dan bahasa Melayu untuk dijadikan sebagai bahasa rojak. Oleh itu, langkah untuk mengatasi daripada perkara ini terus berlaku adalah dengan bermula di rumah, anak-anak hendaklah diberi kesedaran tentang betapa pentingnya bahasa Melayu dalam kehidupan sebagai rakyat Malaysia. Sebagai contoh, ibu bapa perlulah menggunakan tata bahasa serta kosakata yang betul ketika bertutur dengan anak-anak. Ibu bapa juga boleh menceritakan tentang sejarah kehebatan bahasa Melayu yang pernah dijadikan sebagai lingua franca pada zaman dahulu. Cabaran yang kedua ialah media massa. Media massa yang merangkumi media elektronik dan media cetak telah memberi pengaruh besar terhadap masyarakat kini. Sebagai contoh, Twitter, Instagram dan juga Facebook dijadikan sebagai platform utama mereka mencari info hiburan harian. Penggunaan internet dengan kadar yang murah dan mudah menyebabkan mereka dapat mengakses satu benda dengan pantas. Secara tidak langsung, ia telah memberi ruang untuk para pengguna melayari laman sesawang yang tidak bertauliah dan tidak berilmiah. Justru, ia dapat memberikan kesan buruk terutama kepada perkembangan bagi seorang kanak-kanak. Oleh itu, langkah yang perlu dilakukan ialah ibu bapa hendaklah menjadi suri teladan yang baik kepada anak-anak dengan meluangkan masa bersama-sama melakukan perkara yang berfaedah. Selain itu, didikan agama dalam diri anak-anak juga amat penting terutama ketika mereka masih muda. Bak kata pepatah, meluntur buluh biarlah dari rebungnya. Cabaran yang ketiga pula ialah makanan. Kini di abad ke-21, makanan barat seperti makanan segera telah dibawa masuk ke Malaysia. Sebagai contoh, Pizza Hut, KFC dan Coca-Cola. Hal ini bersesuaian dengan masyarakat kita kini yang kian sibuk dan kesuntukan masa. Lalu, pilihan utama mereka bagi mengisi perut yang kosong adalah dengan menikmati makanan segera. Walaupun begitu,
Makanan-makanan segar ini telah memberi kesan yang negatif terhadap kesihatan diri mereka. Pada masa yang sama, masyarakat Malaysia kini mula menerapkan dalam hidupnya pemakanan ala barat sekaligus melupakan budaya makanan di Malaysia seperti nasi lemak, roti canai dan nasi ayam. Makanan-makanan barat telah menjadi sambutan hebat hangat sehingga di mana sesetengah pihak menjadikannya sebagai kayu ukur kekayaan. Sebagai contoh, jika seorang makan makanan berjeniskan steak, ia dikira sebagai orang berada kerana harga steak kebiasaannya mahal. Oleh itu, langkah yang perlu dilakukan ialah pihak industri makanan hendaklah mempromosikan makanan-makanan tradisional sebagai contoh di hotel-hotel atau kawasan pelancongan. Selain itu, premis-premis kedai makan atau pasar malam hendaklah menyediakan makanan-makanan yang berkualiti dan berkhasiat. Dengan cara ini, mereka dapat menilai sendiri kebaikan makanan-makanan yang disediakan berbanding makanan ringan yang lain. Kesimpulannya, benarlah bahawa peradaban dunia pada masa kini adalah hasil globalisasi yang telah terjadi sejak zaman dahulu lagi. Kami juga dapati terdapat pelbagai cabaran serta kesan globalisasi terhadap peradaban dunia. Cabaran-cabaran globalisasi merangkumi media massa, bahasa serta makanan. Manakala terdapat kesan globalisasi dari sudut positif maupun negatif. Antara kesan positif globalisasi adalah kemudahan teknologi yang semakin canggih menyebabkan komunikasi sesama manusia menjadi lebih mudah. Tetapi kesan negatif globalisasi adalah budaya tidak bermoral semakin mudah tersebar ke serata dunia tanpa ada batasan. Oleh itu, diharapkan agar generasi muda pada masa kini dapat memperlengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan yang tinggi serta keimanan yang teguh dengan lebih awal agar dapat mengatasi cabaran globalisasi. Bak kata pepatah, meluntur buluh biarlah dari rebungnya. Sebagaimana kita ketahui juga, terdapat pelbagai cabaran serta kesan negatif dalam proses globalisasi. Tetapi kita perlulah mengambil ini sebagai peluang untuk belajar daripada tamadun-tamadun besar dunia untuk kebaikan diri, masyarakat serta negara agar dapat seiring dengan kemajuan negara-negara yang hebat. Sekian daripada kami, itu sahaja. Terima kasih semua.